KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya jaga diri dan bila mana anda keluar, pastikan anda pakai pelitup muka, jaga penjarakan fizikal dan yang paling penting sebelum buat apa-apa saja, pakai cecair pembasmi kuman agar anda tidak terkena jangkitan wabak COVID-19. Alright, hari ini kita nak belajar subjek sains. Anda mesti nak tahu kan dengan siapa kita belajar? Jom kita saksikan profil guru kita. Alright, di studio kita ada Cikgu Rosam. Nama glamour Cikgu Rosam Ya, betul, tapi yang nama panjangnya saya. adalah Cikgu Rosam Falti Zulti. Binti Wow. Samiran. Oh, special nama cikgu kita ni kan. Baik cikgu. Alright, hari ini kita nak belajar topik sains. Ya, Yang mana sains ni menjadi kegemaran untuk semua pelajar-pelajar di sekolah cikgu. InsyaAllah. Alright, sebelum kita mula cikgu, jom kita buat SOP terlebih dahulu. Okey, boleh. Silakan cikgu. Okey, kita kenakan cecair pembasmi kuman. Baik, dan seterusnya saya pula. Dan saya tengok hari ini cikgu lawa cikgu pakai baju hari ini kan? Terima kasih. Semangat Okey. ni, semangat. Semangat nak bersama dengan murid-murid cikgu Ya, kan? bersama. Baik, dan bila kita dah pakai cecair pembasmi kuman, barulah kita boleh buka pelitup muka kita. Tapi jangan buang merata-rata, letak di dalam bekas yang kita bawa. Jangan letak merata-rata tau. Nanti kan kuman lain pula yang menjangkiti kita. Alright. Baik cikgu, hari ini kita dalam subjek sains. Ya, sains. Dan apakah yang akan kita belajar pada hari ini cikgu? Ya, hari ini kita akan bersama-sama untuk tengok kembali Ya. format KSSM yang baru, Ya. SPM 2021 dan kita imbas bab 1 tingkatan 4. Okey, mesti menarik InsyaAllah. pembelajaran kita pada hari ini dan ada benda-benda yang gempak ya cikgu nak tunjukkan kepada kita. Dan kita nak dengar juga cikgu pandangan murid-murid kita tentang subjek kita pada hari ini. Okey. Dan jom kita saksikan. Pada pendapat saya, subjek sains ini seharusnya diminati supaya bersesuaian dengan arus pemodenan negara kita pada hari ini. Bukan saja itu, subjek sains ini juga diperlukan dalam pelestarian hidup kita supaya kita dapat hidup dengan selesa. Sains ni mudah untuk kita skor bila kita bagi tumpuan yang sepenuhnya kepada cikgu apabila cikgu sedang mengajar. Jangan lupa format dan tips-tips yang cikgu bagi. Jawab semua soalan-soalan yang diberi hingga sampai kita berjaya, okey? Tahun ini kita akan menghadapi SPM 2021. Semoga kita semua beroleh kejayaan yang cemerlang. Sudah tentunya sains kita mestilah A+. Semoga keputusan kita dapat membanggakan ibu bapa, keluarga, cikgu-cikgu dan menaikkan nama sekolah. InsyaAllah, sains A+. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Okey cikgu, saya dulu waktu sekolah cikgu kan, saya cukup meminati subjek sains. Sebab apa cikgu boleh tanam pokok? Di antara benda boleh tanam pokok. Tak tahulah. Tapi cikgu, lepas 2 hari mati pokok tu. Okey cikgu, mungkin hari ini kita ada nak belajar sesuatu daripada cikgu, tapi cikgu adakah subjek ni senang ataupun susah dalam banyak-banyak subjek ni lah cikgu? Oh, dia pada pendapat saya kalau kita nak sesuatu kejayaan kita mesti ada tips-tips dia kan. Jadi ikut tips, ikut format yang diberi, fokus masa belajar, insya-Allah kejayaan milik semua. Baik cikgu, kita pun dah bersedia dah murid-murid kita di rumah nak menyertai kelas kita pada hari ini cikgu. Boleh kita berkenalan dengan mereka cikgu? Boleh. Okey, yang pertama sekali siapa ni cikgu? Marsha, boleh kenalkan diri anda? Boleh. Okey, silakan. Nama saya Nur Marsha Iwana binti Abdul Rahim. Okey. Dari kelas 5 Al-Razi. Seterusnya, kita nak persilakan Aina untuk perkenalkan diri. Nama saya Nur Aina Natasha binti Hamzah. Saya dari kelas 5 Al-Razi juga. Wow, okey. Dan seterusnya Nazmi.
Silakan Azmi. Nama saya Muhammad Nazmi bin Muhammad Nawawi. Saya kelas 5 RSI. Okey, dan seterusnya kita ada Iman, Haziq Iman di sini. Silakan. Kenalkan diri anda. Nama saya Haziq Iman bin Hafiz. Boleh panggil Haziq. Okey, seterusnya kita ada Hanan. Silakan. Nama saya Kisti Hanan. Boleh panggil Kisti. Kisti. Alright, dan seterusnya Muhammad Lokman. Dia paling segak hari ni ya. Silakan. Nama saya Luqman Al-Hakim bin Muhammad Jamal daripada kelas 5 Ar-Razi. Masya Allah. Terima kasih semua murid-murid menyertai kelas kita pada hari ini. Anda semua dah bersedia ke? Untuk sama-sama kita belajar subjek sains pada hari ini? Kalau bersedia boleh tunjuk good sikit. Okey? Okey cikgu, sebelum kita nak mulakan kelas cikgu, apa kata kita berehat seketika? Okey, kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Tahukah anda? Terdapat 2,700 bahasa dengan lebih daripada 7,000 dialek individu dituturkan di seluruh dunia hari ini. Bahasa yang paling banyak digunakan ialah bahasa Inggeris, diikuti Mandarin, Sepanyol dan Hindi. Terdapat 46 abjad berbeza yang digunakan di dunia. Bahasa dengan abjad yang paling banyak di dunia ialah bahasa Kemboja Khmer, iaitu 74 aksara. Bahasa Papua adalah bahasa Rotokas dan diketahui hanya mempunyai 12 huruf. Ini menjadikannya bahasa dengan abjad yang paling sedikit. Bagaimanapun, bahasa dengan perkataan terbanyak ialah bahasa Inggeris yang mempunyai lebih daripada 250,000 patah perkataan. Bahasa Mandarin dikatakan bahasa paling sukar untuk dipelajari di dunia kerana tidak mempunyai banyak abjad. Sebaliknya, bahasa Mandarin ditulis menggunakan simbol dan rata-rata penduduk tempatan di China dianggarkan mengetahui lebih daripada 8,000 simbol. Jika anda ingin membaca surat khabar bahasa Mandarin, anda harus mengetahui lebih daripada 3,000 simbol. Bahasa yang lazim digunakan pada peringkat antarabangsa ialah bahasa Inggeris. Adakah anda tahu, tidak kira di mana saja, juruterbang dan anak kapalnya mesti tahu berkomunikasi dalam bahasa Inggeris? Asia mempunyai jumlah bahasa yang paling banyak. Secara umumnya, Asia mempunyai lebih daripada 2,300 bahasa yang dituturkan, diikuti benua Afrika dengan 2,138 bahasa. Eropah pula mempunyai jumlah bahasa yang paling sedikit dengan hanya 286 bahasa. Sekarang anda tahu. Didik TV KPM. Road to Success SPM 2021. Hari ini kita bersama dengan Cikgu Rosam dalam subjek kita pada hari ini Sains SPM 2021. Apa kata murid-murid? Adakah anda dah bersedia dah ni? Sekali lagi tunjuk thumbs up. Tunjuk good. Okey. Nampak ceria dan semangat murid-murid kita pada hari ini. Okey cikgu, dipersilakan untuk mulakan kelas kita. Terima kasih. Saya mulakan kelas kita pada hari ini. Hari ini saya nak menerangkan tentang format pentaksiran mulai tahun 2021 untuk Sains Kod 1511 berdasarkan KSSM, iaitu Kurikulum Standard Sekolah Menengah. Apa itu matlamat KSSM? KSSM sains bermatlamat untuk hasilkan murid berliterasi sains dengan memberi pengalaman pembelajaran dalam proses memahami konsep sains, membangunkan kemahiran, menggunakan pelbagai strategi dan mengaplikasikan pengetahuan sains berlandaskan sikap saintifik dan nilai murni serta memahami kesan perkembangan sains dan teknologi dalam masyarakat. Okey, di samping itu, murid boleh berkomunikasi dan membuat keputusan berdasarkan bukti saintifik serta menyediakan mereka untuk meneruskan pendidikan lanjutan dan kerjaya dalam bidang STEM. Apa itu STEM? Sains,
teknologi, engineering dan maths. Oh. Okey. Dan seterusnya kita nak tengok apa elemen, aspek yang ditaksir dalam sains SPM KSSM. Ada 9 elemen. Okey, kita ada kemahiran proses sains, kemahiran manipulatif, sikap saintifik dan nilai murni, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan juga mencipta. Ini adalah elemen yang akan ditaksir. Dan format peperiksaan SPM ada 2, iaitu kertas 1 objektif, kertas 2 subjektif, dan mesti merangkumi silibus berdasarkan sains tingkatan 4 dan sains tingkatan 5. Okey, kita tengok apa itu format instrumen peperiksaan SPM untuk sains. Kita ada kertas 1, kita ada kertas 2, dan kedua-dua kertas merupakan ujian bertulis. Dan untuk kertas 1 kita ada soalan objektif aneka pilihan. Manakala kertas 2 subjektif berstruktur, subjektif respon terhad dan subjektif respon terbuka. Dan untuk bilangan soalan, kertas 1 kita ada 40 soalan yang membawa kepada 40 markah. Dan semua jawapan mesti dipilih untuk 40 soalan tersebut. Dan kertas 2 kita ada bahagian A, bahagian B, bahagian C. Dan bahagian A membawa markah 20 markah, 4 item. Mesti jawab semua soalan. Bahagian B 38 markah, 6 item. Jawab semua soalan juga. Dan bahagian C kita ada 22 markah, 1 item 10 markah dan ada 2 item untuk 12 markah setiap satu. Cuma pilih satu soalan untuk antara 2 item tersebut. Dan jumlah markah membawa kertas 1 40 markah, kertas 2 80 markah. Dan tempoh ujian untuk kertas 1 tadi 1 jam 15 minit dan kertas 2 2 jam 30 minit. Okey, kita tengok apa yang perlu dipelajari untuk sains tingkatan 4 ni. Kita ada 12 bab. Okey, untuk tema 1 kaedah saintifik, kita ada bab 1, langkah keselamatan di dalam makmal. Bab yang kedua, bantuan kecemasan. Bab yang ketiga, teknik mengukur parameter kesihatan badan. Dan kita ada tema yang kedua pula, iaitu penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Untuk tema kedua ni kita mulakan dengan bab 4, iaitu teknologi hijau dalam kelestarian alam. Kita ada bab yang kelima, iaitu genetik, dan bab 6 sokongan, pergerakan dan pertumbuhan. Bab 7 koordinasi badan. Okey, dan kita ada tema yang ketiga. Tema ketiga, penerokaan unsur dalam alam. Dan bab untuk tema ketiga ni kita ada bab 8, iaitu unsur dan bahan. Bab 9, kimia industri. Bab 10, kimia dalam perubatan dan kesihatan. Okey, kita ada bab yang ke-11, daya dan gerakan untuk tema 4, tenaga dan kelestarian hidup. Dan kita ada bab yang terakhir, bab ke-12, tenaga nuklear. Okey, ini adalah bab yang ada dalam sains tingkatan 4. Okey, kita tengok apa yang perlu diketahui, dipelajari oleh murid untuk sains tingkatan 5. Kita ada 9 bab. Okey, tema 1, penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Kita ada bab 1, mikroorganisma. Bab 2, nutrisi dan teknologi makanan. Bab 3, kelestarian alam sekitar. Dan tema 2 pula, kita ada penerokaan unsur dalam alam. Bab 4 yang kita akan pelajari iaitu kadar tindak balas. Bab 5, sebatian karbon. Bab 6, elektrokimia. Dan kita ada tema yang ketiga iaitu tenaga dan kelestarian hidup. Untuk tema ketiga ni kita perlu pelajari bab 7 iaitu cahaya dan optik. Dan bab 8, daya dan tekanan. Tema yang terakhir untuk tingkatan 5, tema 4, penerokaan bumi dan angkasa lepas. Kita akan mempelajari bab 9, teknologi angkasa lepas. Maknanya semua topik, semua bab dalam tingkatan 4, dalam tingkatan 5
yang dirangkumi dalam buku teks tu, kita perlu tahu, kita perlu faham untuk kita skor A+ dalam sains SPM 2021. Betul cikgu. Saya paling suka sains ni sebab apa, kita ada dengan kita buat uji kaji dan sebagainya. Yang paling best sekali cikgu dalam bab daya dan gerakan. Sebab apa cikgu? Sebab ada lumba kereta. Tolak troli. Tolak troli kan. Semua tu, Itu menariknya subjek sains kita pada hari ini cikgu. Okey, dan kita ini untuk bab 1. Kita ada tema 1 untuk kaedah saintifik yang perlu kita tengok dalam bab hari ini. Bab 1, langkah keselamatan di dalam makmal. Kita akan ada standard kandungan 1.1, peralatan perlindungan diri, 1.2, pembuangan bahan sisa, 1.3, pemadam kebakaran. Dan untuk standard kandungan ni, kita perlu tahu apa yang kita pelajari. Standard pembelajaran untuk 1.1 tu, kita perlu murid akan dapat menjelaskan dengan contoh peralatan perlindungan diri serta fungsinya. Dan untuk subtopik 1.2, pembuangan bahan sisa, murid boleh menjelaskan dengan contoh bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki, mencirikan bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki, mengurus bahan sisa biologi dan berkomunikasi mengenai langkah mengurus kemalangan dalam makmal. Dan untuk 1.3, pemadam kebakaran. Semua murid perlu tahu alat jenis pemadam kebakaran dan perlu dapat menerangkan kaedah penggunaan pemadam kebakaran serta dapat menjalankan audit alat pemadam kebakaran di sekolah. Yang ini topik yang kita akan pelajari dalam untuk bab 1 tingkatan 4 hari ini. Ini yang paling penting lah cikgu, sebab dalam kita mengendalikan alat-alat, kadang-kadang ada kena pakai pisau lah, ada kena benda-benda asid dan sebagainya. Ini keselamatan yang perlu kita ambil sebelum kita memulakan setiap gerak kerja kita cikgu kan? Ya, betul. Sebab tu kita perlu tahu memang bab 1 ni amat dititik beratkan, iaitu langkah keselamatan di dalam makmal. Okey, dan bila selamat cikgu, barulah projek kita berhasil. InsyaAllah boleh. Okey cikgu. Okey. Dan ni kita akan masuk untuk 1.1, peralatan perlindungan diri. Okey, demi menjaga keselamatan diri ketika berada dalam makmal, terdapat pelbagai jenis peralatan perlindungan diri yang perlu kita ketahui, yang perlu kita tahu, yang perlu kita tengok cara penggunaan. Okey, dan kenapa peralatan perlindungan diri ni penting? Okey, peralatan perlindungan diri ialah kelengkapan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pemakainya daripada bahaya. Okey, jom kita tengok apa itu contoh peralatan perlindungan diri dan juga fungsinya. Ya, kita ada yang pertama. Boleh tak saya nak minta anak murid saya yang betul. macam bagi tahu apa itu peralatan perlindungan diri? Okey. Boleh? Kita nak pilih siapa cikgu? Saya rasa, jap kita tengok. Kita ambil Nazmi, boleh Nazmi? Nazmi boleh? Okey Nazmi. Okey, cuba tengok. Boleh. Okey. Boleh. Okey Nazmi, daripada atas tu mungkin boleh terangkan kepada kita. Okey, silakan. Yang pertama goggle. Melindungi mata daripada terkena bahan kimia berbahaya seperti asid, bromin, amonia dan logam reaktif. Ya, itu yang pertama iaitu goggle. Okey, kita tengok yang kedua. Seterusnya peralatan yang kedua. Siapa yang boleh? Topeng muka. Saya. Siapa saya tu? Saya boleh. Luqman, okey. Topeng muka ialah melindungi hidung dan mulut daripada terhidu bahan kimia yang sengit dan mudah meruap serta debu. Okey, itu adalah peralatan yang kedua, topeng muka dan fungsinya. Okey, kita tengok kepada peralatan yang ketiga, sarung tangan. Siapa nak bacakan, nak terangkan fungsi? Saya cikgu. Ya, Kisti. Saya cikgu. Okey. Silakan. Sarung tangan yang dibuat daripada getah melindungi tangan daripada bahan kimia berbahaya. Okey. Okey, dan kita ada baju makmal. Apa pula fungsi baju makmal? Saya Marsha. Okey, Marsha. Apa itu baju makmal? Fungsi baju makmal? Baju makmal terdiri daripada lapisan keselamatan dan mudah untuk dibuka sekiranya berlaku kecemasan. Baju makmal penting untuk melindungi kerosakan pada pakaian.
Okey, itu adalah fungsi baju makmal. Dan kita ada peralatan yang terakhir dalam rajah ni, diberi kasut bertutup ataupun kasut keselamatan. Boleh saya minta Iman? Boleh, cikgu. Okey, Iman. Kasut bertutup atau kasut keselamatan ialah kasut yang bertutup perlu dipakai ketika berada di dalam mal. Fungsinya untuk melindungi kaki daripada tumpahan bahan kimia dan serpihan kaca. Okey, terima kasih Iman. Dan saya harap murid-murid di rumah juga dapat memastikan peralatan pelindungan diri disenaraikan berserta dengan fungsinya. Okey, dan baik, saya ada soalan cikgu. Ya, boleh. Kalaulah peralatan tersebut digantikan dengan barang-barang yang lain. Sebagai contoh, macam Google tu cikgu kan. Kita pakai spek je. Adakah ia dibolehkan cikgu? Ya, dibolehkan sebab memang fungsinya untuk melindungi mata. Tapi Google ni kita pilih sebab dia mempunyai ruang yang lebih besar menutup. Dan kita biasanya memang sekolah ada sediakan. Ya, itu untuk peralatan perlindungan diri dan juga fungsinya. Okey cikgu, yang ni kira kalau orang tengok ni macam saintis lah cikgu ya. Ya, dan bila dalam eksperimen, masa buat eksperimen itulah yang semua murid rasa macam wow, saya lah saintis. Wow, saya lah profesor. Okey, tapi yang penting peralatan perlindungan diri perlu dititik beratkan untuk elak segala kecemasan, segala kemalangan yang kita tak inginkan. Yalah, kita pun tak tahu cikgu kan, buat-buat eksperimen pop hitam muka kita kan. Okey cikgu, silakan. Dan kita pun ada peralatan pelindungan diri di dalam makmal yang disediakan di dalam makmal. Dah semua dah sebut, kita boleh minta tak Tasha? Nyatakan Tasha peralatan yang berada yang disediakan di dalam makmal. Boleh cikgu. Semangat sikit Tasha. Pertama kita ada penyiram kecemasan. Penyiram. Okey, penyiram. Pembilas mata, kebuk WhatsApp dan kabinet aliran lamina. Okey, terima kasih Tasha. Ni antara kebuk WhatsApp tu apa cikgu? Kebuk WhatsApp. Okey, ni kita akan tengok satu persatu. Okey. Ingatkan WhatsApp yang kita tak ada. Ni memang peralatan yang disediakan di makmal. Lepas ni kita akan cerita cikgu ya. Okey, boleh. Dan kita ada alat-alat ni walaupun disediakan, semua kemalangan, semua kecederaan perlu dilaporkan kepada guru ataupun pembantu makmal. Dan kita tengok ada beberapa peralatan yang disebut tadi. Kita ada kabinet aliran lamina digunakan untuk mengelakkan kontaminasi semasa aktiviti berkaitan dengan mikrobiologi dijalankan. Okay, kita ada penyiram kecemasan, bukan untuk mandi ya. Ini digunakan untuk bersihkan dan membilas bahagian badan atau pakaian yang terkena dengan bahan kimia dalam kadar yang segera. Okey, dan ini tadi yang ditanya. Okey, kebuk WhatsApp. Apa fungsi kebuk WhatsApp? Digunakan untuk menjalankan eksperimen yang menggunakan bahan yang mudah meruap, mudah terbakar, beracun, mengakis dan juga berbau. Dan kita ada peralatan pembilas mata. Apa fungsinya? Digunakan untuk membilas, mencuci mata yang terkena bahan kimia dengan segera. Okey, itu adalah alat-alat peralatan yang disediakan di makmal. Okey, dan maknanya kita cikgu, kelengkapan dalam makmal ni memang dah lengkap lah. Dan juga yang seterusnya kita nak menceritakan tentang pembuangan bahan sisa. Tapi kita berehat seketika boleh cikgu? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana murid-murid. Banyak lagi cikgu Rosam nak menceritakan kepada kita. Kita kembali selepas ini. Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Adakah anda akan menduduki peperiksaan? Cuba tip ini ketika belajar. Ikuti rutin dengan makan dan tidur sekitar waktu yang sama setiap hari. Dapatkan tidur yang secukupnya. Hal yang demikian memberi masa kepada otak berehat dan mengingat apa yang telah anda pelajari. Beri diri ganjaran sebaik sahaja mencapai matlamat belajar anda. Antaranya menonton rancangan televisyen atau berlari. Terus fokus kepada kajian anda. Jangan biarkan perkara lain seperti kebimbangan persahabatan mengalih perhatian anda. Elakkan makanan ringan.
Ia akan meningkatkan tenaga secara tiba-tiba dan kemudian cepat hilang sehingga anda mudah berasa letih. Makan makanan yang seimbang. Banyakkan buah segar, sayur-sayuran, bijiran, biji-bijian, kacang-kacangan dan protein yang sememangnya baik untuk otak serta meningkatkan tenaga. Luangkan masa untuk berehat. Cubalah beberapa aktiviti ringkas seperti menarik nafas lega, bermeditasi atau mendengar muzik. Mengurangkan minuman bertenaga yang boleh meningkatkan saraf. Sebolehnya minum banyak air. Sekiranya anda berasa tertekan dengan peperiksaan, anda tidak bersendirian. Bercakap dengan seseorang dan cari jalan untuk mengatasi perasaan itu semasa peperiksaan. Selamat beramal dan selamat mencuba. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kita bersama dengan Cikgu Rosam. Hari ini kita belajar subjek sains dan tadi kita dah bicarakan bagaimana kita perlu menjaga keselamatan kita ketika kita membuat eksperimen di makmal, Cikgu ya. Sebab penting. Sebab apa kita nak buat satu perkara tu kita kena standby dengan pakaiannya, dengan spek dan sebagainya supaya kita tidak cedera dalam makmal. Dan seterusnya, bila dah buat eksperimen tu, Cikgu, barang-barang eksperimen tu kita nak buang tu macam mana agak-agaknya, Cikgu? Okey. Terima kasih. Kita sambung dengan subtopik yang seterusnya iaitu pembuangan bahan sisa. Bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki dengan bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Okey, setelah selesai menjalankan eksperimen, di manakah anda perlu membuang sisa eksperimen tersebut? Adakah semua bahan sisa boleh dibuang ke dalam sinki? Boleh dibuang semua dalam sinki? Tidak. Tak boleh. Betul. Bagus. Okey, dan kita tengok apa kategori untuk bahan sisa. Yang pertama, bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki merupakan cecair atau larutan yang berkepekatan rendah dan tidak berbahaya seperti bahan neutral, asid lemah dan alkali lemah. Manakala bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki, kita ada sisa pepejal. Bahan yang mempunyai nilai pH kurang daripada 5 dan lebih daripada 9. Kita ada sebatian pelarut organik. Kita ada bahan kimia, contohnya asid, grease, minyak, cat minyak, hidrogen peroksida. Dan bahan yang tidak boleh dibuang juga ke dalam sinki iaitu bahan toksik, logam berat, bahan sisa organik seperti mikrob dan bangkai haiwan. Kita ada bahan buangan radioaktif, bahan meruap dan logam reaktif. Okey, bahan yang tidak boleh dibuang ni ke dalam sinki, bahan-bahan ni boleh menyebabkan pencemaran alam dan sangat berbahaya kepada hidupan. Dan kita tengok macam mana kita nak urus bahan sisa biologi. Okey, bahan sisa biologi merangkumi bahan buangan biologi yang boleh menimbulkan kemudaratan atau bahaya biologi. Apa contoh bahan sisa biologi ni? Boleh kita minta semua nyatakan apa contoh bahan sisa biologi? Siapa, Cikgu, kita nak tanya? Boleh. Okey, cuba nyatakan. Kita ada apa? Bahan tumbuhan. Ya, saya tahu nampak semua meriah jawab. Okey, bagus. Okey, mintalah Nazmi. Apa Nazmi? Apa contoh Nazmi? Kita ada? Bahan kumuhan. Bahan kumuhan. Tisu. Bangkai. Medium kultur. Bekas plastik. Okey. Kaca. Dan sarung tangan. Ni antara bahan sisa biologi yang kita nyatakan. Dan semua ni kita perlu urus dengan bijaksana.
Okey, sebab bukan semua bahan sisa biologi boleh dibuang ke dalam sinki ataupun bakul sampah di dalam makmal. Oh, dan kalau campak terus tong tak sampah tak boleh. Bahaya menimbulkan kemudaratan. Ya, cikgu. Okey, dan bahan sisa biologi ini diuruskan dengan menggunakan prosedur operasi standard. POS. Dan kita tengok apa jadual prosedur operasi standard pelupusan bahan sisa biologi. Okay, kita ada kategori A, kita ada kategori B. Untuk bahan sisa ni contohnya kategori A, kita ada peralatan tajam. Apa contoh peralatan tajam? Kita ada picah gari, kita ada jarum, kita ada bilah scalpel. Macam mana kita nak uruskan barang-barang yang bahan sisa biologi untuk peralatan tajam ni? Yang pertama, kita masukkan ke dalam bekas kas, iaitu bekas sisa tajam. Ya. Kita tidak autoclave. Kita bekas tu yang disimpan tadi mesti disimpan di tempat yang selamat sebelum dilupuskan. Manakala untuk kategori B iaitu pepejal tidak tajam, contohnya sarung tangan, tisu, medium kultur. Cara kita nak uruskan, yang pertama bungkus. Masukkan ke dalam beg plastik, bio bahaya. Kita perlu autoclave dan kita masukkan dalam tong bio bahaya. Okey, dan kita ada kategori C. Kategori C kita ada bangkai organ. Apa contoh bangkai organ? Kita ada haiwan makmal, haiwan uji kaji. Contohnya katak, tikus. Macam mana kita nak uruskan? Yang pertama kita balut dalam bahan penyerap. Contohnya kertas tisu. Dibungkus rapi dalam beg plastik dan kita sejuk beku sebelum dilupuskan. Okey, manakala untuk kategori D iaitu cecair, contohnya darah, serum. Macam mana kita uruskan darah serum ni? Kita nyah kontaminasi secara autoclave. Dilupuskan secara terus ke dalam sistem kumbahan melalui sinki makmal ataupun tandas. Kita tengok macam mana carta alih. Yang pertama, sebelum kita nak lupuskan, kita mesti asingkan. Okay, lakukan pengasingan sisa di puncanya dengan betul. Maknanya kita kenal pasti bahan sisa tu jenis kategori yang mana. A atau B atau C ataupun D. Okay, dan kita ada sisa yang dinyah kontaminasi perlu kita masukkan dalam beg bio bahaya supaya sisa yang dibungkus itu kita labelkan, kita masukkan ke dalam tong bio bahaya. Dan tong bio bahaya ni akan disimpan sementara dalam keadaan yang selamat, yang terkawal dan disejukkan sebelum pelupusan berpusat dijalankan. Okey, dan ini adalah carta alih yang perlu dititik beratkan. Okey. Dan bila kita dah tahu macam mana nak urus bahan sisa biologi, kita ada langkah mengurus kemalangan di dalam makmal. Kita tak nak ni kemalangan berlaku, tapi sekiranya malang tidak berbau, cikgu, ya. Malang tidak berbau. Allah itu Maha lebih berkuasa. Okey, jadi apa? Kenapa faktor yang boleh menyebabkan kemalangan? Kemalangan ni boleh berlaku disebabkan kecuaian, kelalaian, kejadian di luar jangka atau kurangnya kemahiran pengetahuan dalam pelaksanaan eksperimen sains. Jadi kita ada dua contoh tindakan. Yang pertama, tindakan jika bahan kimia tertumpah ke atas meja. Apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, segera beritahu guru ataupun pembantu makmal. Yang kedua, jadikan kawasan tumpahan tersebut sebagai kawasan larangan. Yang ketiga, sekat tumpahan tersebut daripada merebak, gunakan pasir untuk membentuk sempadan. Kita tak nak ni semua murid akan menuju tengok apa tu tumpah. Ada yang cuik-cuik ke? Kita tak nak semua tu. Okey? So, 4, kaut tumpahan bahan kimia, dan yang kelima, buang dengan selamat. Okey, dan itu adalah untuk tindakan kalau bahan kimia tertumpah ke atas meja. Macam mana pula berlakunya kalau seseorang terjatuhkan termometer. Dan kita tahu termometer ni ada bahan merkuri, dan merkuri ni sangat bahaya. Jadi kita ada tindakan sekiranya berlaku tumpahan merkuri. Okey, yang pertama, langkah pertama mesti dengan segera beritahu, lapor, maklum kepada guru ataupun pembantu makmal.
Okey, yang kedua, jadikan kawasan tumpahan tersebut sebagai kawasan larangan. Yang ketiga, kita tabur serbuk sulfur untuk menutupi tumpahan. Dan yang keempat, memang kita perlu hubungi Jabatan Bomba. Sekiranya berlaku tumpahan merkuri, termometer jatuh dan pecah. Tak bolehlah kita sapu-sapu buang terus tak cikgu, boleh sangat mendatangkan bahaya. Lagi-lagi jika murid yang mengendalikan pembersihan tersebut. Okey, kita nak jaga ni. Dan kita masuk ke bahagian pemadam kebakaran. Dan perlu kita tahu jenis-jenis pemadam kebakaran. Apa alat pemadam kebakaran? Ialah sejenis yang digunakan untuk mengawal atau memadamkan kebakaran. Jadi terdapat 4 jenis pemadam kebakaran. Kita ada jenis air, jenis buih, jenis debu kering dan jenis karbon dioksida. Dan pada setiap alat pemadam kebakaran, warna pelekatnya berbeza mengikut kategori. Contohnya untuk air, warna pelekat merah. Untuk buih, warna pelekat krim. Untuk debu kering, warna pelekatnya biru. Manakala untuk karbon dioksida, warna pelekatnya hitam. Maknanya kita tahu warna pelekat yang berbeza adalah untuk jenis alat pemadam kebakaran yang berbeza. Okey? Dan kita tengok, kebakaran ni boleh dibahagikan kepada beberapa jenis berdasarkan bahan api yang terbakar. Dan alat pemadam kebakaran ni perlu digunakan berdasarkan punca. Okey? Berdasarkan punca kebakaran yang berlaku. Tak boleh kebakaran A, kita guna alat pemadam D. Jadi kena kenal pasti. Maknanya jenis kebakaran kita tengok ada kelas A. Apa yang melibatkan dengan kelas A? Kebakaran melibatkan bahan api mudah terbakar jenis pepejal. Kecuali logam. Contohnya kayu, kertas, kain, sebarang bahan mudah terbakar, kita padamkan dengan alat pemadam jenis air, buih dan juga serbuk kering. Kalau kelas B yang melibatkan jenis cecair, contohnya petrol, kerosin, diesel, cat, varnis, kita gunakan buih, serbuk kering dan karbon dioksida. Okey, untuk kelas C iaitu melibatkan gas, kita gunakan serbuk kering, karbon dioksida. Dan kelas D pula, bila kebakaran yang melibatkan logam, contohnya magnesium, aluminium, natrium, kalium, kita gunakan alat pemadam kebakaran serbuk kering. Dan kelas E, kita ada kebakaran yang melibatkan peralatan elektrik. Yang ni biasa mungkin berlaku di rumah-rumah. Suri rumah. Ya. Okay, apa jenisnya yang kita boleh guna alat pemadam? Kita guna serbuk kering dan karbon dioksida. Dan yang terakhir, jenis kebakaran kelas F, iaitu kebakaran melibatkan lemak dan minyak masak. Jenis alat pemadam kebakarannya ialah serbuk kering dan karbon dioksida. Ini antara semua jenis yang perlu kita ambil tahu untuk bezakan setiap jenis kebakaran dengan jenis alat pemadam kebakaran. Biasa cikgu kalau di rumah cikgu, kita biasa berlaku kebakaran macam mana tu cikgu? Dan yang kita biasa menggunakan elektrik lah biasanya elektrik lah kan? Dan kebanyakan kes-kes setiap kebakaran berlaku berbeza. Jadi bomba sangat arif. Sebab tu dia lebih tahu akan apa jenis kebakaran, pemadam kebakaran yang nak digunakan. Hanya kat rumah pun perlu juga ada alat tu kan? Sebab tu kita ada alat yang selain daripada dinyatakan, kita ada selimut kebakaran. Dan pasir juga boleh kita gunakan untuk padam kebakaran awal dan juga air. Air pun biasa kita gunakan untuk memadam kebakaran kecuali kebakaran yang berpunca daripada minyak. Ini antara alat yang digunakan. Dan macam mana? Bila kita dah tahu jenis pemadam kebakaran, kita tahu kaedah penggunaan pemadam kebakaran. Yang pertama, kita perlu tanggalkan pin keselamatan daripada pemadam kebakaran. Dan mesti pastikan alat pemadam kebakaran tu ditegakkan. Okey. Dan yang kedua, kita hala muncung alat pemadam kebakaran ke pangkal api. Dan yang penting, jarak juga perlu jaga antara kita dengan sumber api.
sekurang-kurangnya 2.0 hingga 2.5 meter. Dan tekan pemicit atas alat pemadam, ratakan semburan ke seluruh sumber api dengan menggerakkan muncungnya dari sisi ke sisi. Maknanya dari sisi ke sisi, kanan ke kiri. Okey, itu adalah kaedah penggunaan pemadam kebakaran. Dan baik. Di sekolah juga murid-murid perlu tahu macam mana untuk melakukan audit. Okey, melakukan audit alat pemadam kebakaran di sekolah. Maknanya murid-murid perlu tengok alat pemadam yang ada di sekolah, tarikh luputnya. Okey, yang kedua, bilangan pemadam kebakaran mengikut jenis yang ada di sekolah. Yang ketiga, jenis pemadam kebakaran itu sendiri, sama ada air, karbon dioksida, dan juga yang keempat, murid perlu tahu lokasi alat pemadam kebakaran dalam pelan laluan kecemasan sekolah. Baik, cikgu. Kita nak tanya Luqman, boleh cikgu? Boleh, Luqman. Kalaulah na'uzubillah lah cikgu kan, berlaku kebakaran di makmal ni, Luqman, agak-agak first sekali, apalah yang Luqman nak buat agak-agaknya? Cikgu dah ajar dah tu. Sempat tak agak-agaknya? Ya? Apa? Pertama sekali yang saya lakukan ketika kebakaran di sekolah kan. Kita utamakan untuk cari jalan keluar. Oh, cari jalan keluar. Okey. Cari jalan keluar dulu. Sementara tu kita akan beritahu kepada guru, kita laporkan kepada guru kebakaran yang berlaku. Kemudian kita terus bergegas keluar ikut jalan petunjuk arah keluar. Pelan. Sebab tu penting tu di sekolah. Kita ada latihan kebakaran. Maknanya murid-murid perlu tahu pergerakan bergerak ke padang. Maknanya cari kawasan yang luas. Yang luas. Tapi Luqman ni dia hero cikgu. Dia nak selamatkan semua orang keluar cikgu. Tapi jangan sampai tak sempat nak selamatkan dirilah. Baik cikgu, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. 7 kerjaya yang menarik yang mungkin anda tidak tahu wujud di Malaysia. Siapa sangka pekerjaan seperti ini wujud di dunia? Ini merupakan satu-satunya klinik di Malaysia yang menawarkan servis akupuntur untuk haiwan kesayangan. Jika anda berminat untuk menjadi doktor haiwan yang lain dari yang lain, mungkin kerjaya ini sesuai untuk anda. Pernah tak tertanya-tanya bagaimana Google boleh mendapatkan pemandangan jalan di luar rumah anda? Sebenarnya, Google mempunyai pemandu-pemandu yang mengendalikan kenderaan khas seperti kereta Google Street View, Street View Trike yang beroda 3, Street View Tracker yang berupa beg galas dan Street View Trolley. Headhunters ni pemburu kepala ke? Bukan. Sebenarnya, tanggungjawab headhunters adalah untuk menjadi orang tengah antara syarikat dan orang yang berbakat, seperti pelakon, penyanyi dan sebagainya. Pakar teknologi makanan adalah sebuah kerjaya yang mengkaji dan menyelidik makanan segera seperti yang dikeluarkan oleh syarikat pemakanan. Contohnya, jika anda terlibat dalam R&D untuk sebuah makanan mi segera, anda hanya perlu memasak dan bereksperimen dengan pelbagai rencah dan perasa. Macam best je. Siapa sangka sesiapa saja boleh menjadi seperti puteri duyung. Anda boleh belajar berenang seperti seorang puteri duyung dengan dilengkapi kostum yang indah. Anda juga boleh menjadi seorang model atau pelakon puteri duyung. Menarik kan? Pernah menonton siri Dog Whisperer atau Cat Whisperer? Jika anda merupakan seorang pencinta haiwan dan ingin menjadikan minat tersebut sebagai kerjaya, ini adalah kerjaya yang sangat sesuai. Anda boleh menawarkan sesi konsultasi sekiranya pemilik haiwan kesayangan mereka mengalami masalah dengan kelakuan haiwan peliharaan mereka. Bayangkan jika anda digaji hanya dengan mengintai jantina anak ayam. Tahukah anda, kerjaya ini menawarkan gaji 4 angka hanya dengan membezakan jantina anak ayam. Namun begitu, kerjaya ini tidaklah mudah kerana ianya sukar untuk membezakan jantinanya, sama ada jantan atau betina.
Setelah peneliti jantina mengasingkan anak-anak ayam tersebut, mereka akan menghantarnya ke ladang penetasan dan ladang ternakan secara berasingan. Sekarang anda tahu. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita belajar subjek sains. Dan tadi cikgu kita dah cerita dah kalau kebakaran ni apa jadi kan. Luqman dia nak jadi Superman lah cikgu ya. Dia nak selamatkan kawan-kawan dia. Tapi dalam masa yang sama cikgu, kita kena mengetahui janganlah kita buat tugas bomba pula. Kita pula nak jadi bomba kat situ. Jadi bila kita nampak je seperti mana alat yang cikgu tunjukkan sebentar tadi, nampak ada dekat tepi kita, terus kita lakukan padam api tersebut sementara api belum besar. Tapi kalau api dah besar cikgu, lagi keluar je lah cikgu. Jangan pandai-pandai bermain dengan api. Baik cikgu. Jadi saya rasa murid-murid kita pun dah faham apa yang cikgu ajar. Apa kata cikgu, kita test mereka. Agak-agak mereka boleh jawab ke tidak ni? Silakan. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Okey, kita teruskan dengan praktis sumatif. Bila kita dah belajar bab 1 tadi, untuk tingkatan 4, kita aplikasikan terus dengan soalan format SPM. KSSM 2021. Okey, dan contohnya lah soalan yang pertama, berikan 3 contoh peralatan pelindungan diri yang ada di dalam makmal sekolah. Okey, dinyatakan 3 contoh peralatan, maknanya kita perlu beri 3 contoh. Okey, saya nak minta siapa yang kat sini untuk soalan pertama? Siapa nak cuba silakan angkat tangan? Jawab. Natasha. Okey. Okey, sebut Natasha. Yang pertama kita ada goggle, topeng muka dan baju makmal. Okey, goggle, topeng muka dan baju makmal. Ya, betul. Betul cikgu. Maknanya beri 3 contoh, bagi 3. Okey, tahniah Tasha. Yang kedua, ada soalan situasi. Kenal pasti peralatan keselamatan yang perlu digunakan pada situasi berikut. Sebab kita ada hero tadi kan. Hero lah jawab, Luqman. Hero jawab. Untuk situasi yang pertama, mata Zaki terkena percikan metanol semasa mengendalikan bahan tersebut. Jadi, peralatan keselamatan yang sesuai ialah pembilas mata. Pembilas mata. Okey, maknanya terkena percikan metanol. Okey, situasi yang kedua pula. Luqman, sambung. Situasi yang kedua ialah Alia mahu mencampurkan hidroklorik dengan bromin semasa melakukan eksperimen. Peralatan keselamatan yang sesuai ialah kebok wasap. Kebok wasap. Okey, betul. Sebab kata kuncinya mencampurkan asid hidroklorik dengan bromin. Tu kebok wasap. Okey, bagus. Tahniah. Bagus kita jawapannya. Teruskan dengan contoh soalan kertas 1 SPM. Kertas pilihan objektif nombor 1. Antara bahan berikut, yang manakah perlu dikendalikan di dalam kebok wasap? Okey, siapa nak jawab? Nazmi, macam mengantuk je. Nombor 1, Nazmi. Saya ke? Saya nak ke? Silakan. Okey, baca pilihan jawapan dulu. Saya pilih jawapan dia D. Asid hidroklorik pekat. Asid hidroklorik pekat. Okey, diberi pilihan etanol, air sulin, larutan amonia. D, asid hidroklorik pekat. Okey, bagus. Betul. Kebok wasap, asid hidroklorik pekat. Okey, tahniah Nazmi. Nombor 2. Soalan nombor 2. Kisti ke Marsha? Saya Marsha. Okey. Nombor 2 apa? Soalan nombor 2, apakah jenis pemadam kebakaran yang boleh memadamkan kebakaran melibatkan peralatan trade? Pilihan jawapan A, air. B, buih dan air. C, serbuk kering dan buih. D, karbon dioksida dan serbuk kering. Jawapan dia D, karbon dioksida dan serbuk kering. Okey, betul. Tak boleh guna air cikgu Tak boleh guna air. Ni sebab kita tadi kita dah tengok kan jenis-jenis kebakaran dengan alat pemadam kebakaran sebab yang elektrik cikgu kan. Okey, betul. D, karbon dioksida dan serbuk kering. Okey, kita tengok contoh soalan kertas 2 bahagian B. Rajah 1 menunjukkan alat pemadam kebakaran yang biasa dijumpai di kawasan sekolah. Diberi dalam rajah W untuk buih, X untuk air, Y untuk karbon dioksida, Z untuk serbuk. Okey, soalan A. Nyatakan
warna label bagi pemadam kebakaran X dan Y. Dua markah di situ. Okey. Warna label pemadam kebakaran X dan Y. Okey. Siapa nak jawab? Kisti? Saya cikgu. Okey, ya, boleh. X merah dan Y hitam. Okey, X merah labelnya sebab untuk air. Y karbon dioksida untuk hitam. Okey, bagus. Betul, 2 markah. Dan B, berdasarkan rajah tadi, nyatakan satu pemadam api yang boleh memadamkan kebakaran yang melibatkan minyak masak. Okey, untuk B tu 1 markah. Satu pemadam api yang boleh memadamkan kebakaran melibatkan minyak masak. Saya minta Iman lah. Iman? Boleh cikgu. Jawapan dia Y dan Z. Y dan Z. Sebab dia minta satu, saya pilih Y. Okey, betul. Untuk soalan yang macam ni, berdasarkan rajah nyatakan satu pemadam api. Hanya satu saja. Jadi pilih satu jawapan saja. Y ataupun Z. Okey, dan C. Untuk menggunakan alat pemadam kebakaran, pin keselamatan perlulah ditarik terlebih dahulu. Labelkan dengan huruf P pada pin keselamatan dalam mana-mana rajah di atas. Untuk 1 markah, okey, saya dah bagi contoh label. Maknanya pilih mana-mana rajah untuk labelkan pin keselamatan sebagai P. Okey, dan untuk D, senaraikan 2 perkara yang perlu diberi perhatian semasa menjalankan audit alat pemadam kebakaran di sekolah. 2 markah. Okey, 2 perkara untuk 2 markah. Siapa nak cuba jawab untuk D? Okey, silakan. Saya. Nazmi lagi. Okey. Bagus Nazmi ni. Nazmi? Okey. 2 perkara yang perlu diberi perhatian semasa menjalankan audit alat pemadam kebakaran di sekolah ialah tarikh luput dan jenis pemadam kebakaran. Ya, betul. Okey, 2 perkara. Antara jawapan boleh diberi tarikh luput dan yang kedua jenis pemadam kebakaran. Ya, betul. 2 markah. Semua markah penuh ni. A+ dalam tangan. A+ ni. InsyaAllah. Okey, dan kita gerak ke bahagian C untuk kertas 2. Ni contoh soalan untuk bahagian C. Pertama, pelupusan sisa biologi di makmal perlu dilakukan berdasarkan prosedur operasi standard POS untuk mengelakkan kemudaratan kepada persekitaran dan manusia. A. Apakah yang dimaksudkan dengan bahan sisa biologi? 2 markah. Saya jawab. Okey. Ya, Lokman. Okay. Apa jawapannya, Lokman? Okey. Apakah sisa dimaksudkan dengan bahan sisa biologi? Jawapan dia adalah bahan sisa biologi ialah bahan buangan biologi yang boleh menimbulkan kemudaratan atau bahaya biologi seperti picagari, medium kultur, bangkai haiwan, darah, tisu, bekas plastik, kaca, sarung tangan dan bahan kumuhan. Amboi, lengkap. Betul. 2 markah. Tepat. Tahniah, Lokman. Tu yang dimaksudkan dengan bahan sisa biologi. Tengok pada bahagian markah. 2 markah. Seterusnya, kita ada soalan B. Rajah 1 menunjukkan 4 kategori bahan sisa. Ada kategori A, kategori B, kategori C, kategori D. Dan diberi A peralatan tajam, kategori B peralatan tidak tajam, kategori C bangkai organ, kategori D cecair. Dan soalan minta terangkan kaedah pelupusan bagi bahan sisa kategori A dan D. 4 markah. Maknanya jangan ambil kisah untuk terangkan kategori B dan C sebab soalan hanya minta kategori A dan D. Dan 4 markah untuk 2 kategori. Maknanya 1 kategori 2 markah. Okey, kita tengok macam mana kaedah pelupusan untuk kategori A peralatan tajam. Siapa nak jawab? Kategori A peralatan tajam. Ya, saya. Tasha. Okey, mula-mula kita kena masukkan
ke dalam bekas khas, iaitu bekas sisa tajam yang tidak diautoklav. Seterusnya bekas itu disimpan di tempat yang selamat sebelum dilupuskan. Okey, bagi saya satu contoh. Apa peralatan tajam tu? Tasha, apa? Okey. Ada kawan-kawan kita nak bantu? Satu contoh. Kaca. Okey. Peralatan tajam. Picagari pun boleh kan? Okey. So untuk kategori D, cecair. Okey, kategori D, cecair. 2 markah. Saya cikgu. Okey. Macam mana? Pertama, kontaminasi secara autoklav. Seterusnya dilumpuhkan secara terus ke dalam sistem pembuahan melalui sinki makmal atau tandas. Okey. Maknanya tu untuk kategori D, cecair. 2 markah untuk A, 2 markah untuk kategori D. Dan yang terakhir, kita ada soalan membawa markah 6 markah. Huraikan kesan pembuangan bahan sisa biologi yang tidak terurus kepada manusia dan persekitaran. 6 markah bila diterang tentang huraikan, maknanya sekurang-kurangnya kita ada 3 isi. Jadi setiap isi perlu dihuraikan. Okey, untuk kesan pembuangan yang pertama, siapa boleh jawab? Haziq, Iman? Boleh, cikgu. Okey, cuba bagi satu. Ia boleh mendatangkan bahaya kepada manusia. Contohnya, peralatan tajam seperti jarum dan bilah skalpel boleh menyebabkan kecederaan serius sekiranya terpijak. Okey, betul. Maknanya kesan pembuangan yang pertama boleh mendatangkan bahaya jika ada peralatan tajam tu terpijak. Maknanya bagi kemudaratan. Okey, yang kedua. Kesan yang kedua. Kesan yang kedua. Saya nak jawab. Okey, cuba Tasha. Yang kedua. Okey, menyebabkan penularan penyakit berbahaya. Ini berlaku apabila bahan sisa seperti bangkai haiwan dan darah tercemar tidak dilupuskan mengikut prosedur yang betul. Okey, itu kesan yang kedua. Betul. Tahniah Tasha. Dan yang terakhir, kesan yang ketiga. Siapa nak cuba untuk jawab kesan yang ketiga? Saya. Okey. Masya. Memberitahu kesan yang ketiga. Ia akan menyebabkan pencemaran alam. Ini berlaku apabila sisa seperti tisu dan sarung tangan yang dibuang merata-rata serta sisa biologi seperti darah tercemar yang dibuang secara terus ke dalam longkang. Okey, maknanya awak bagi untuk kesan sekiranya bahan-bahan tu dibuang ke dalam longkang. Maknanya tak ada kaedah pengurusan yang betul. Sebab tu cikgu kita kena uruskan sisa buangan ni dengan betul supaya tidaklah berlaku pencemaran dan sebagainya. Baik cikgu, terima kasih banyak cikgu. Mungkin ada sedikit kata-kata terakhir daripada cikgu kepada murid-murid kita. Silakan. Okey, terima kasih atas undangan dan saya harapkan sebersedikit ilmu yang disampaikan dapat dimanfaatkan, dapat diaplikasikan supaya semua dapat mencapai A+ dalam sains, insya-Allah. Dan terima kasih kepada murid-murid yang menyertai kita pada hari ini daripada SMK Putrajaya Pesen 11 1 Putrajaya. Okey, cuba lambai sikit. Cuba lambai sikit. Alright. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Dan kita dah berada di akhir rancangan Road to Success SPM 2021. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Didik TV KPM